Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kumpulan Awesome akan membentangkan tentang masakan rimba yang telah kami lakukan. Bagi ujian masakan rimba, Senior Izzah binti Ahmad Fauzi telah memilih masakan lempeng pisang panggang. Jadi mari kita lihat kepada proses bagaimana lempeng pisang panggang dibuat. Yang pertama, kita perlukan bahan-bahan resepi, iaitu yang pertama ialah pisang yang dilenyapkan. Yang kedua ialah tepung gandum. Yang ketiga dan yang keempat ialah garam dan gula secukup rasa. Dan yang terakhir, opsionalnya itu tambahan kelapa parut. Jadi jika tiada, tidak ada masalahnya untuk tidak meletakkannya. Jadi yang pertama ialah pisang dilenyapkan dan masukkan semua bahan dan gaul hingga sebati. Kemudian susunkan batu, ambil daun kering, kayu dan rumput kering untuk dibakar dan letakkan sedikit dahulu. Kemudian letakkan bahan di atas daun pisang dan balutkannya. Ketatkannya dengan menggunakan pencungkil gigi atau stapler atau ranting kayu yang tajam. Yang ketiga, nyalakan api dengan menggunakan lighter pada kertas dan timbunkan bahan bakar seperti daun dan rumput kering sehingga bakar. Dan yang keempat, panggang lempeng pisang yang dibalut dengan daun pisang di atas api yang dinyalakan tadi. Dan jangan lupa kawal api dengan menggunakan batang kayu, daun dan rumput kering. Panggang sehingga masak dan akhir sekali lempeng yang dipanggang perlulah dibuka balutannya untuk dihidangkan. Akhirnya lempeng pisang panggang siap untuk dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang masakan rimba, iaitu telur dalam kentang. Mari kita lihat kandungan telur dan kentang. Kandungan nutrien kentang tidak boleh dipandang rendah. Ini kerana walaupun komposisi didominasi oleh karbohidrat, tetapi kentang juga mengandungi banyak vitamin C, vitamin B6, mineral, serat, kalium, folat dan antioksidan yang penting untuk tubuh yang sihat. Kandungan nutrien kentang tidak perlu diragui. Selain itu, selain hampir tidak ada lemak, kalori dalam kentang agak rendah. Jadi satu kentang rebus sederhana 100 gram hanya mengandungi kira-kira 90 kalori. Telur pula mengandungi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk kesihatan badan. Seterusnya, kita lihat pula manfaat telur dan kentang dalam kehidupan seharian. Yang pertama, mengurangkan risiko penyakit kronik. Yang kedua, membantu menstabilkan gula dalam darah. Yang ketiga, menjaga kesihatan pencernaan. Yang keempat, bebas kandungan gluten. Yang kelima, menurunkan tekanan darah. Yang keenam, meningkatkan fungsi saraf dan otak. Dan yang terakhir, menjaga kesihatan jantung. Seterusnya, kita pergi kepada bahan-bahan masakan. Yang pertama, telur. Yang kedua, kentang. Dan yang terakhir, salad lobak merah, cili merah dan juga sos cili sebagai hiasan. Seterusnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat unggun api. Yang pertama, kayu api, mancis, daun kering dan juga arang. Seterusnya, kita pergi kepada cara-cara memasak. Yang pertama, basuh telur, kentang dan juga bahan-bahan hiasan yang lain sehingga bersih. Seterusnya, cari tempat yang sesuai dan buat unggun api menggunakan kayu kering, daun kering, arang dan juga mancis. Seterusnya, potong kentang pada dua bahagian dan buang isi pada sebelah bahagian. Seterusnya, masukkan telur ke dalam bahagian yang telah dibuang. Kemudian, kentang tersebut disucuk dengan lidi dan dibalut dengan aluminium foil. Seterusnya, kita letakkan atas bara dan tunggu hingga masak. Apabila sudah masak, kita buka aluminium foil tersebut dan hias dalam pinggan. Mari kita lihat hasil akhirnya.
Dan ini dia telur dalam kentang yang siap dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila Syahira binti Abdul Haziq dari PISMP PIA Amla Jun 2020 akan membentangkan masakan rimba hidangan ikan bakar. Sebelum itu, marilah kita mengetahui kandungan di dalam ikan bakar. Ikan bakar mempunyai banyak kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya seperti vitamin B2, D44, kalsium, mineral, zat besi, yodium, magnesium, kalium yang semuanya bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan. Manfaat memakan ikan bakar. Yang pertama, mencegah berlakunya penyakit kanser. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah kolesterol. Dan yang keempat, mencegah kanser kulit. Marilah kita sama-sama pelajari apakah bahan yang saya gunakan untuk memasak ikan bakar. Yang pertama, ikan selayang. Yang kedua, arang. Yang ketiga, daun pisang. Yang keempat, garam dan serbuk kunyit. Yang kelima, bunga raya untuk hiasan. Dan yang terakhir, kotak telur. Cara-cara memasak ikan bakar ala rimba. Masakan rimba ikan bakar. Yang pertama, susun butter terlebih dahulu. Hidupkan api menggunakan papan telur dengan pemetik api dan letakkan di tanah. Kemudian masukkan arang apabila api kelihatan marak. Gunakan ranting kayu untuk membetulkan kedudukan papan telur. Tindihkan kayu pada arang apabila api mula menyala. Kayu ini ada baiknya ditindihkan bersilangan supaya membolehkan peredaran udara berlaku. Seterusnya, siang ikan dan belah perut ikan menggunakan pisau. Kemudian, lumurkan garam dan kunyit ke atas ikan sebagai perasa. Ikan diletakkan di atas pemanggang dan dijaga dengan kawalan api yang tepat. Ikan diterbalikkan apabila kelihatan masak pada permukaan bahagian bawah. Letakkan di atas daun pisang dan dihiasi dengan bunga raya. Ikan bakar siap untuk dimakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.